Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini masih lagi kita di bawah topik differentiation bahagian yang keempat, iaitu application. Okay, so yang seterusnya adalah small changes and approximations. Okay, small changes and approximations. Okay, interpreting and determine small changes and approximations of certain quantities. Okay, bila sebut berkenaan dengan small changes, perubahan yang dia bagi pada awak adalah kecil. Okay, adalah kecil. Okay, dalam exam, jika saya tak silap, ini keluar di paper 1. Ini keluar di paper 1. Contoh. Mana segi marker? Okay, contoh. Find the approximate value of 4.97. Okay, 4.97. Awak akan diberilah. Allahumma salli ala sayyidina. Function. Okay, awak akan diberi function. Kemudian awak akan diberi nilai. Kemudian awak kena cari. 4.97. Okay. Kalau ikutkannya, awak kena guna kaedah differentiation. Okey, awak kena guna kaedah differentiation, tunjuk jalan kerja. Okey, tapi awak boleh cuba nasib. Kalau bagi siapa lupa bagaimana nak cari 4.97 tu, guna kaedah differentiation. Jadi awak guna je lah calculator. Tekan je lah calculator, 4.97. Dapatkan jawapan dia berapa. Ambil 4 nombor lah. Okey, ambil 4 nombor macam tu. Okay, tapi tengok juga kepada markah yang diberi, 1 ke 2 ke. Okay, ini paper 1. Bolehlah cuba nasib, tekan je lah calculator, dapatkan jawapan, terus tulis. Okey, cuba nasib. Ini kaedah cuba nasib. Okey, in case pada tahun berkenaan dengan kaedah macam tu, awak diberi markah. Awak dapat markah. Okey, tapi sekiranya soalan ni keluar di paper 2, awak tekan kalkulator 4.97, dapat jawapan, itu je yang awak dapat, memang dapat kosong lah. Okey, memang dapat kosong. Sebab kita tahu paper 2, lebih kita titik beratkan kepada jalan kerja. Okey, paper 1, no. Tapi format baru ni saya tak pastilah macam mana pemberatannya. Tapi kalau ikut sebelum ni, ikut pengalaman, paper 1, kita lebih tertumpu kepada jalan kerja. Kita lebih tertumpu kepada jawapan akhir. Jalan kerja salah, tapi jawapan akhir betul, dikira full mark. Macam tu. Okey. Tapi untuk paper 2, jawapan salah, tapi jalan kerja betul. Jalan kerja dapat markah, jawapan akhir je yang tidak diberi markah. Itu cara pemberatan untuk paper 1 dan juga paper 2. Nantilah selesai semua nanti, kita cuba sedikit-sedikit bagi teknik menjawab dalam SPM. Okey. Okey. Itu untuk cari small changes. In general, if, okey, yang simbol tu adalah delta ya. Delta tu adalah perubahan. Delta X perubahan dalam X is a small value, then delta Y approximately dy dx multiply with delta X. This formula is very useful in finding the approximate change of a quantity caused by a small change in another related quantity. The smaller the value of delta X, the more accurate the approximation is. Therefore, we can define that for a function y equal fx, where delta y is a small change in y and delta x is a small change in x, when delta y greater than 0, there is a small increase in y due to a small change in x, that is delta x. When delta y less than 0, there is a small decrease in y due to a small change in x, that is delta x. Itulah ceritanya. Apa maksudnya? Kan kat sini bawa interpret kan. Okey, kita tengok kepada contoh.
Yang ini pula untuk cari approximate value. So hati-hati. Okey, dekat sini ada dua benda. Okey, awak kena tengok keyword dia. Sama ada small changes atau dia nak approximation. Hati-hati. Okey, kalau small changes, mana tu? Okey, kalau small changes, delta y approximately dy dx multiply with delta x. Manakala approximation, dia akan guna small change juga. Okey. Approximation dia guna pakai small change iaitu y iaitu nilai asal tambah dengan perubahan pada y. Okey. Y tambah perubahan pada y. Perubahan pada y tu nak cari macam mana? Yang inilah. Kita guna small changes ni tadi. Okey. Jadi y pula nak dapat macam mana? Bila mana kita gantikan nilai x. So kita akan dapat fx. Kan? Plus dy dx times delta x. Ni fx ni okey, merujuk kepada y. Manakala dy dx times delta x merujuk kepada delta y. So awak kena tengok dalam soalan tu dia nak small changes atau dia nak approximation. Itu hati-hati. So first thing kita akan belajar small changes. Okay. Given y equal x cube, find the approximate change in y when x increase from 4 to 4.05. Yang B pula dia terbalik. Kalau A dia nak cari y, B dia nak cari x. Kaedah sama. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, A. Okey, so yang diberi, tengok nilai x-nya adalah daripada 4 kepada 4.05. Jadi di sini adalah berlakunya perubahan pada x, delta x lah. Okey, jadi 4.05 tolak nilai 4. Yang baru tolak yang lama. So awak akan dapat 0.05. Berlakunya penambahan, increase. Okey, so positif tu tak perlu letak lah. Okey, kalau negatif lah, kena letak. Macam tu. Okey, settle. Kita dah dapat delta x. Kita nak cari dy dx. Okey, so y-nya adalah y equal x cube. Jadi dy dx adalah 3x square. Okey, x pula kita nak ganti dengan nilai apa? Okey, x diganti dengan nilai awal. Nilai awal iaitu nilai 4, bukan nilai baru 4.05, tak, nilai awal. Okey, x tu digantikan dengan nilai 4. Jadi awak akan dapat 3, 4 kuasa 2, 4 kuasa 2, 16, 16 darab 3, 48. Okey. 16 darab 3, okey betul. Jadi masuklah dalam perubahan pada y, iaitu therefore perubahan y adalah dy dx multiply with delta x. So dy dx awak dah dapat 48, perubahan 0.05. So jawapan akhir adalah 0.05 darab 48. So you will get 2.4. Okay, mana dia punya? Okay, 2.4. Done. Selesai. Okay, itu yang pertama. Settle A. B, itu nak cari small changes ya. B pula terbalik, sekarang kita nak cari X pula. Perubahan pada X yang dia bagi nilai Y. So kita masuklah perubahan pada Y. Iaitu daripada 8 kepada 7.97. Kita dapatkan dahulu perubahan pada Y. 7.97 tolak 8. Ingat, yang baru kena tolak dengan nilai lama.
Jadi ni awak akan dapat negatif 0.03. So negatif tu kena letak untuk menunjukkan proses decrease, nilai tu berkurang. Kemudian sama macam tadi juga, y equal x cube. Okey, okey, tak apa. Y equal x cube. Okey. 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 Jadi nilai x yang asal, nilai x yang awal ni apa dia? So kita guna pakai yang inilah. 8 ni. Okey. 8 tu. Jadi so 8 x cube, x akan dapat 2. Okey, x akan dapat 2. Cuba kita masukkan dalam formula small changes, iaitu delta y approximately dy dx multiply with delta x. Okey. So delta y adalah negatif 0.03 dy dx. Dy dx berapa? Okey. Oh, terlupa nak diganti nilai. Ganti ni. Nilai 2 ni. Okey, kita belum buat dy dx dia lagi. Minta maaf. Dy dx akan dapat 3x kuasa 2, yang mana x digantikan dengan nilai 2. 3, 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4 darab 3, 12. Jadi dy dx ni adalah 12 multiply with delta x. So kita rearrange. So delta x adalah negatif 0.03 bahagi dengan 12. So kita akan dapat negatif, panjang nilai dia tu. Okay, boleh letakkan dalam bentuk piawai ya. Negatif 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Ni bentuk piawai. Okey, standard form. Selesai. Okey, kita tengok jawapan yang diberi pada buku teks. Harapnya samalah. Jadi untuk yang A, jawapan delta Y adalah 2.4, sama. Alhamdulillah. Okey, yang B pula adalah 0.0025. Okey, ni dia tukar bentuk biasa lah. Okey, tapi kalau bila guna kalkulator tu akan dapat sama ada negatif 1/400 ataupun tukar kepada perpuluhan, dia akan jadi negatif 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Samalah dengan jawapan yang diberi tu. Okey, samalah dengan jawapan yang diberi tu. Okey, yang seterusnya. Okay, given y equals square root x, find the value of dy dx when x equal 4. B, the approximate value of square root 4.02. Dekat B ni dia guna approximate value. Okay, jadi dekat A dia nak dy dx sahaja, tapi kita terus cari small changes lah. Alhamdulillah. Oh, belum, sorry. Small changes belum boleh dicari dekat A sebabnya yang ada adalah x equal 4 sahaja. Dia belum bagi perubahan. Perubahan tu berada di B. Okey, so tak apa. Tak ada masalah. Kita buat A saja dulu. Jadi A adalah y equal, bentuknya saya ubah kepada macam ini supaya mudah nak differentiate. Okay, dy dx equal 1/2 x equal negatif 1/2. Yang mana x akan digantikan dengan 4. Okay. Saya tukar bentuk 1/2 square root of x. Okay. Bila tukar bentuk lah. Harap-harap semua faham.
1/2 X tu digantikan dengan 4 square root. Jadi 1/square root 4 jadi 2, 2 dah 2, 4. 1/4 atau 0.25. Mana-manalah. Okey, 1/4 pun boleh. Okey, settle. Yang A. Yang B pula. Okey, dia nak approximate value of square root 4.02. 4.02. Okey, jadi kita tengok. Okey, perubahannya, okey, kita ambil yang dalam sahaja. Kenapa kita ambil yang dalam sahaja? Sebabnya yang berlaku adalah yang kat dalam. Okey, square root tu kita tak ambil kisah. Kita ambil nilai yang ada di dalam itu. Jadi B itu perubahan X tu adalah bermula daripada 4 kepada 4.02. Jadi perubahan pada X adalah 4.02 minus 4 equal 0.02. Kita dah settle dah yang itu. Okey. Kemudian kan perubahan pada Y adalah dy dx multiply perubahan pada X. Jadi dy dx kita dah ada, kita dah cari pada A tu tadi, iaitu 1/4 darab perubahan pada X pun kita dah dapat 0.02. Jadi perubahan pada Y, banyak batu kat saya ni. 0.25 darab 0.02. So awak akan dapat 0.005. Kalau pada kalkulator tu mungkin awak akan dapat 5 darab 10 kuasa negatif 3. Boleh, tak ada masalah pun. Okey, sebab nilainya sama. Okey, tu baru dapat approximate change. Okey, approximate change. Kita baru dapat small changes. Okey, sekarang ni kita nak cari approximate value. So macam mana nak cari approximate value? Mula-mula sekali adalah kita mencari nilai Y yang asal. Nilai Y yang asal. Okey. Nilai Y yang asal adalah Y equal square root of X, right? Jadi X tu nak ganti dengan apa? X tu diganti dengan nilai 4 yang awal. Okey. Jadi X ni digantikan dengan 4. Kemudian jadi kita akan dapat jawapan 2 lah. Okey, kita akan dapat jawapan 2. Okey, kemudian ingat lagi formula nak cari approximate value iaitu Y tambah small changes in Y. Ni. Okey, iaitu nilai yang dapat daripada Y itu tadi tambah dengan small changes dy dx multiply with small changes in X. Kita fokus yang ini je. Dua-dua tu kita dah ada. Okey. Y ini merujuk kepada nilai Y yang asal, iaitu kita ganti nilai X. Yang tadi itulah X equal 4 tu yang asal. Kemudian perubahan pada Y, data Y ni pun kita dah dapat. Kat mana? Ni kan kita dapat dah nilai dia, iaitu 0.005. Jadi approximate change Y tambah delta Y adalah 2 tambah 0.005. So jawapan 2.005. Okey. So kita sahkan jawapan kita tu betul ke jawapan akhir 2.005. Okey, mudah sahaja. Tekan kalkulator. Apa yang nak ditekan tu? 4.02. Tekan kalkulator, dapat apa jawapan dia?
Itu cara kita nak semak jawapan. Square root 4.02. So, bila saya tekan kalkulator akan dapat jawapan 4 nombor. Oh, kalau 4 nombor tidak memadai, kena lebih supaya nak tengok persamaan. Oh, tak boleh. Lupa pula. 2.00499376. Atau kita round off kepada 4 significant figures, 2.005. Sama dengan jawapan kita guna kaedah differentiation. Macam saya kata tadi lah. Nilai 4.97 ni. Okey, kalau di kertas 1, awak boleh je cuba nasib, tekan kalkulator 4.97 terus tulis jawapan. Okey, cuba nasib. Cuba nasib. Bagi siapa yang ingat kaedah guna differentiation, buat kaedah differentiation untuk cari nilai 4.97. Yang tak ingat nilai, boleh cuba nasib, tekan je kalkulator, letak jawapan. Okey. Mana tahu, kena, kan? Itu antara kaedah-kaedah yang kita guna pakai. Okey. Sebab dalam exam ni macam-macam boleh jadi, bergantung kepada kekerapan awak membuat latihan. Okey. Semakin kurang awak membuat latihan, semakin bermasalah nak menghadam soalan dan mencari jalan. Selalu buat latihan, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Itu kaedah nak dapatkan small changes dan juga approximate value. Okey. Yang ini pula nak cari percentage. Okey, kita nak cari percentage change in X. Jadi delta X bahagi perubahan pada X bahagi dengan nilai asal X darab je 100. Macam contoh 4.02 ni perubahan, kita cari dulu perubahan X. 4.02 tolak 4, kemudian bahagi dengan nilai asal iaitu 4 darab 100. So bila tekan kalkulator, kita dapati berlaku perubahan 0.5%. Begitu juga untuk perubahan pada Y. Tengok pada soalan, dia nak Y ke dia nak X. Okey, kalau delta Y, perubahan pada Y adalah kita cari dahulu perubahan Y itu sendiri. 2.005 tolak 2 divide dengan nilai asal Y iaitu 2 darab 100. So kita akan dapati berlaku perubahan sebanyak 0.25%. Okey, kalau nak guna percentage. Okey, ini ilmu asas lah ni, macam mana nak cari percentage kan. Perubahan bahagi dengan nilai asal darab 100%. Okey. Given Y equal 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 4. When X equal to, there is a small change in X by 3%. By using the concept of calculus, find the corresponding percentage change in Y. Okey, tengok kat situ. Ni sama macam tadi lah. Sama macam tadi, iaitu cari dahulu small changes, kemudian cari approximate value, kemudian baru cari percentage change in Y. Okey, kita tengok. Kalau saya dapat selesaikan yang ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Y equal 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 4. Yang mana X tu kita akan gantikan dengan 2 dahulu. Kita nak dapatkan nilai asal. Okey, tengok mana betulnya. Jadi Y adalah 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2 tambah 4 equal 2 kuasa 2, 4 darab 2, 8. 8 tolak 6, 2. 2 tambah 4, 6. Okey, itu X asal 2, Y asal 6. Okey, itu selesai yang pertama. Kemudian, there is a small change in X by 3%. Dia dah bagi small change in X.
Okey, percentage lah, 3%. Jadi kita nak buat macam mana? Kita guna formula yang diberi tadi lah. Yang tu. Okey, yang ini. Ni kita nak mencari nilai X. Okey. Tu 3%. Jadi X tu percentage in X. Percentage in X adalah 3%. So 3 per 100. 3% equal. Okey, perubahan pada X. Yang tu kita belum ada. Kita hanya diberi nilai X yang asal. Yang baru tak tahu. So kat sini kita letaklah delta X. Sebab kita tak tahu. Okey, nilai asal X 2. Darab 100%. Okey. Jadi kita ubah sesuai lah. Kita ubah sesuai. Okey. So delta X adalah 3 per 100 darab 2 darab, bukan darab lagi, bahagi 100. Jadi kita akan dapat 6. 100% ni persen ni kan. Masya Allah. Sekejap. Saya punya marker hilang pula. Okey. Ni 3% ni. 3%. Yang ni pun 100%. So, peratus hilang dengan peratus. 3 darab 2, 6 bagi 100. 0.06. Okey. So, perubahan pada X bagi soalan ini adalah 0.06. Okey, kita letak kat sini. Perubahan X adalah 0.06. Jadi kita cari dulu small changes, iaitu delta Y adalah dy dx darab dengan delta X. So dy dx kita dah dapat. Belum lagi, minta maaf. Belum dicari lagi, kita cari. Okey, jadi dy dx 4x tolak 3. Yang mana x digantikan dengan 2 ya. 4 darab 2 tolak 3. 4 darab 2, 8 tolak 3, 5. So dy dx adalah 5 darab dengan perubahan pada x, delta x 0.06. So kita akan dapat 0.3 5 darab 0.06. 0.3. Okey, 0.3. So perlu tak kita cari approximate value? Tak perlu. Kenapa pula tak perlu? Sebab kita nak cari percentage change in Y. Okey, so macam mana nak dapatkan percentage change in Y? Okey, jadi perubahan pada Y bahagi dengan nilai Y yang asal darab 100%. So perubahan pada Y adalah 0.3. Nilai asal Y tadi kita cari iaitu 6 darab dengan 100%. So jawapan akhir adalah Alhamdulillah. Okey, 5%. Okey, 5%. Okey, itu jalan kerja yang diberi dalam buku teks lah. mungkin lagi mudah yang diberi. Okey, tak kisah, tak ada masalah. Panjang ke pendek ke, yang penting faham bagaimana proses itu berlaku. Okey, ini latihan yang awak akan cuba nanti. Okey. Okey. Setakat ni dulu. Bagi banyak-banyak tak boleh. Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada ya? Okey, Alhamdulillah. So nanti hari Khamis ni kita jumpa. Saya mungkin tunjukkan soalan pasir ke atau ada satu lagi bahagian iaitu dalam bentuk ayat tu.
Okay, dalam bentuk ayat tu, solving problems involving small changes and approximation of certain quantities. Tak apa, kita buat dulu yang asas dia, bagaimana nak cari small changes, bagaimana nak cari approximate value. Okay, saya ambil dulu kehadiran. Mana ni? Oh, ada 50 orang dah, alhamdulillah. Okay, kehadiran untuk kelas pada pagi ini. Okay, so sekiranya tiada soalan, kita akan jumpa lagi di hari Khamis ni, insya-Allah, dengan soalan-soalan berkaitan dengan topik ini. Apa-apa yang mana tak ada tu nanti tu bolehlah buat ulang kaji daripada video yang saya akan share nanti. Okay, so jumpa lagi hari Khamis ni, insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.